Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita masuk tajuk mendarab dua matriks. Okay, kita terus tengok nota yang kat bawah ni. Dia kata macam mana kalau kita nak mendarab dua matriks tu. Peringkat dekat sini dia kata mesti sama sebab tu dia buat N dengan N. Okay, nanti kita akan tunjuk contoh terus. Kita tengok contoh 15. Dia kata diberi matriks C sama dengan 83 dan matriks D 1, 2, negatif 25. Tentukan sama ada pendaraban C, D dan DC boleh dilakukan atau tidak. Jika boleh, nyatakan tingkat hasil darab matriks itu. Okey, kita tengok yang kalau C darab D. Okey, cikgu tulis kat sini C, D sama dengan. Okey, kalau kita tengok matriks C ni ialah 1, 2. Jadi 2 baris, 1 lajur. Okey, ini peringkat matriks C. Okey, kemudian peringkat matriks D ialah 1, 2, 2 baris, 1, 2, 2 lajur. Jadi itu peringkat dia. Jadi kalau kita nak tahu sama ada dia boleh lakukan pendaraban atau tidak, kita tengok nombor yang bersebelahan dekat sini. Sini 1 dengan 2. Kalau tak sama maksudnya tak boleh. Sebab tu yang ni jawapan dia CD tidak boleh dilakukan kerana bilangan lajur matriks C tidak sama dengan bilangan baris matriks D. Kata yang ni 1 tidak sama dengan 2. Okey, kemudian kalau C, D darab C pula. Okey, kita uji kalau D darab C. Okey, DC. Okey, D tadi kita dapat yang ni 2 darab 2. Peringkat 2. Okey, yang C ialah 2, 1. Jadi 2, 1. Jadi kita tengok nombor yang bersebelahan sini. Okey, nombor bersebelahan dia 2, 2. Nombor yang sama, yang ada tulis sama. Jadi pendaraban boleh dilakukan. Okey, itu untuk awak tahu sama ada dia boleh lakukan atau tidak. Seterusnya cikgu pergi ke contoh 16. Diberi matriks A 2, 3, 1, 5 dan matriks B 6, negatif 7, negatif 21, hitung AB. Okay, dekat sini kita cubalah uji. Untuk awak tahu 1, 2, jadi 2 peringkat dia 1, 2 lajur jadi 2, 2. Yang ni pun sama 1, 2, 2, 2. Jadi kita tengok nombor bersebelahan dia 2 dengan 2, jadi kita boleh lakukan pendaraban. Seterusnya okey, kita nak darab. Okey, kita nak darab A dengan B. Kita tengok AB sama dengan 2, 3, 1, 5 darab dengan 6, negatif 7, negatif 2, 1. Okey. Cara dia ialah first sekali awak buat 2 garis. Satu menegak, satu melintang. Okey. Yang belah kiri awak tulis di bahagian bawah. Okey, tengok cikgu tulis bahagian bawah. Yang kiri ni tulis bawah. Jadi 2, 3, 1, 5. Yang belah kanan kita tulis di bahagian atas. 6, negatif 7, negatif 2, 1. Okey, kemudian awak buat garis melintang. Yang ke bawah ni awak buat garis ke bawah. Okey. Jadi jawapan yang awak akan dapat 4 tempat jawapan. Dekat poin yang diberjumpa ni 1, 2, 3, 4 dekat sini adalah tempat jawapan dia. Okay, jadi macam mana kita nak tulis jawapan? Kita tengok. First yang untuk kawasan ini. Kawasan ini ialah ini garis ni berjumpa dengan garis ni. Jadi kita darabkan 2 kali 6, 12 tambah
3 darab dengan negatif 2. Cikgu besarkan sikit lah, takut tak berapa jelas. Cikgu besarkan sikit. Saya tulis balik bagi awak nampak jelas. Okay, first kali buat 2 garisan macam ni. Okay. Dekat sini kita tulis 2, 3, 1, 5. Dekat sini kita tulis 6, negatif 7, negatif 2, 1. Okay. Jadi kita buat garisan dia. Garisan dia sini, sini, okay, sini, sini. Okay, jadi jawapan yang kita akan dapat 1, 2, 3, 4. Macam mana kita nak darab? Dia akan macam mana dapat kawasan ni? Ini darab ini. Okay, 2 kali 6, 12 tambah. Dia memang tambah. 3 kali negatif 2, negatif 6 buat kurungan. Okay, seterusnya dekat point ni ialah yang ni bertemu dengan ini. Jadi 2 darab negatif 7, negatif 14 tambah 3 kali 1, 3. Okay, untuk kawasan bawah ni pula, kawasan bawah yang ni dia jumpa yang ni dulu. Jadi 1 kali 6, 6 tambah 5 kali negatif 2, negatif 10. Seterusnya untuk kawasan ni dia akan jumpa yang ini jumpa dengan garis ni. Jadi 1 kali negatif 7, negatif 7 tambah 5 kali 1, 5. Jadi jawapan dia akan jadi 4 kawasan. 1, 2, 3, 4. Kita tengok 12 tambah negatif 6 ialah 6. Negatif 14 tambah 3 ialah negatif 11. 6 tambah negatif 10 ialah negatif 4. Negatif 7 tambah 5 ialah negatif 2. Itu jawapan untuk contoh 16. Kemudian kita pergi ke contoh 17. Okey, contoh 17 diberi E5 negatif 1, 0, negatif 4, 8, 7, F negatif 2, 7 dan matriks G 4, 3. Cari G kali E. Okey, cikgu tunjuk contoh A, G kali E. Jadi kita buat petak. Petak, 2 petak sini. Okey, G kita ialah 4, 3. Yang ni tulis kat bawah. 4, 3. Yang ni tulis kat atas. E tulis kat atas. Ingat tulis bawah dulu baru tulis atas. Jadi 5, negatif 1, 0, negatif 4, 8, 7. Okey, sekarang kita buat garisan. Ini hanya ada satu garis. Yang ni 1 ke bawah, 2 dan 3 ke bawah. Okey, jadi jawapan awak akan dapat 1, 2, 3 poin sini. Kita tengok macam mana kita nak tulis jawapan. Yang ni 4 kali 5, 20 tambah 3 kali negatif 4, negatif 12. Cikgu tulis kat bawah. Okey, seterusnya yang ni dengan yang ini. Dapat poin kat sini. 4 kali negatif 1, negatif 4 tambah 3 kali 8, 24. Last kali poin ni macam mana dapat? Yang ini berjumpa dengan ini. Jadi 4 kali 0, 0 tambah 3 kali 7, 21. Jadi jawapan dia akan jadi 20 tambah negatif 12 jadi 8. Sini tepi dia negatif 4 tambah 24 jadi 20. Dan sekali 0 tambah 21 jadi 21. Jadi awak akan hanya ada satu baris saja tetapi 3 lajur. Seterusnya cikgu tunjuk lagi B.
B ialah F darab G. F ialah 27, G ialah 43. Jadi macam tadi juga, buat garisan. Okey, yang belah sini bawah dulu. Okey, F ialah F darab G. F ialah negatif 27. G ialah 43. Jadi 43. Jadi kita buat garisan. Ini straight ada 2. Okey, dekat 4 1, 2. Awak akan dapat 1, 2, 3, 4 jawapan dia. Jadi jawapannya akan jadi negatif 2 kali 4, negatif 8. Dia tak ada tambah dia hanya ada satu je. Dia jumpa ni dengan ni je. Macam ni jumpa ni, tambah ni jumpa ni. Dia kawan dia. Yang ni tak ada. Negatif 2 jumpa 4 je. Kemudian dekat sini negatif 2 jumpa 3 terus. Jadi negatif 6. Yang ni 7 jumpa 4, 28. Yang ni 7 jumpa 3, 7 kali 3, 21. Jadi jawapan dia akan ada 4 tempat, iaitu negatif 8. Jarak kan negatif 6, bawah dia 28. Bawah lagi ialah 21. Okey, seterusnya cikgu tunjuk contoh C. C dia nak G darab dengan F. Okey, mula-mula buat kotak. Okey, bawah dulu. G ialah 4, 3. F ialah atas negatif 2, bawah 7. Jadi kita pun buat dia punya tempat pertemuan. Satu garis sini, satu ke bawah. Mesti jawapan dia akan ada satu sahaja. Okey, kita tengok macam mana kita nak buat jawapan dia. Jawapan dia akan jadi 4 berjumpa dengan negatif 2. Jadi 4 kali negatif 2, negatif 8 tambah 3 kali 7, 21. Jawapan dia akan jadi negatif 8 tambah 21. 21 tolak 8, 13. Seterusnya, aku tunjuk contoh 18. Okey, dia kata dia bagi K 3, 2, negatif 1, 5, 4, negatif 2, L, negatif 4, 2, 0, 1, cari L kuasa 2. L kuasa 2 maksudnya L tu darab 2 kali. Okey, L kuasa 2 maksudnya L tu didarab 2 kali. Jadi buat kotak macam ni. L kuasa 2 maksudnya L darab L. Kotak. Okay. L yang pertama ialah negatif 4, 2, 0, 1. L yang kedua sama juga, negatif 4, 2, 0, 1. Okey, sekarang kita buat tempat dia nak bertemu. Yang ni gariskan melintang, yang ni gariskan melintang. Yang menegak gariskan menegak, yang menegak gariskan menegak. Jadi dia akan berjumpa 1, 2, 3, 4 tempat dia akan berjumpa. Jadi jawapannya akan jadi first negatif 4 jumpa negatif 4. Negatif 4 darab negatif 4, 16 tambah 2 kali 0, 0. Kemudian yang ni dengan yang ni akan jumpa dekat sini. Point ni daripada sini dan sini. Ini negatif 4 darab dengan 2. Jadi negatif 8 tambah 2 kali 1, 2. Okey, yang bawah pula macam mana dia jumpa kat point ni. Nombor ini berjumpa dengan nombor ini. Jadi 0 jumpa dengan 4. Jadi 0 kali negatif 4, 0 tambah 1 kali 0 pun 0. Okay, seterusnya point ni ialah hasil daripada ini berjumpa dengan yang ini. Jadi 0 darab 2, 0 tambah 1 darab 1, 1.
Okey, jadi jawapan dia akan jadi 4 tempat awak akan jumpa. 16 tambah 0, 16. Negatif 8 tambah 2, negatif 6. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. Itu jawapan untuk A. Seterusnya, cikgu pergi B. Okey, B dengan C awak cuba buat dan fahamkan. Cikgu pergi ke contoh 19. Okey, cikgu terus pergi ke contoh 19. Contoh 19 dia kata diberi 6x tolak 6x negatif 5 darab dengan 2, 3, 1, 4 sama dengan 7, 1 tolak y. Hitung nilai x dan nilai y. Okey, jadi first kali ini contoh 19 contoh 19. First kali kita buat dia punya kotak. Okey, dekat bawah ialah 6x tolak 5. Satu lagi 6x tolak 5. 6x dengan negatif 5. Satu lagi dekat sini ialah 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Okey, tempat dia bertemu. Cikgu garis dengan pen warna merah, garis, ini straight. Yang ke bawah ada 1, 2. Jadi jawapan akan ada 2 tempat dekat sini. Kita tengok. First, 6x jumpa dengan 2. 6x kali 2 ialah 12x tambah negatif 5 kali 1 ialah negatif 5. Kemudian untuk point ni ialah ini jumpa ini. Jadi 6x jumpa dengan 3. 6 kali 3, 6x kali 3, 18x tambah negatif 5 kali 4, negatif 20. Jadi jawapan dia akan jadi 2 point satu kat sini, satu kat sini. Dekat sini ialah 12x tolak 5. Dia ada dalam sebutan x. Satu lagi kat ujung ialah 18x tolak 20. Okey, dua kawasan. Jadi kalau kita tengok, dia nak hitung nilai x dan nilai y. Jadi yang belah sini awak kena bandingkan dengan 7. Okey, dia akan jadi 12x tolak 5 sama dengan 7. Jadi 12x sama dengan 7. Pindah sana 5, jadi pindah ke sana. Tolak akan jadi 7 tambah 5, 12. Jadi x sama dengan 12 bahagi 12, 1. Yang satu lagi, yang belah sini 18x tolak 20 akan sama dengan belah sini 1 tolak y. Jadi 18x tu kita dah dapat 1. Jadi 18 darab 1 tolak 20 sama dengan 1 tolak y. 1 tolak y. Jadi 18 tolak 20 ialah negatif 2 sama dengan 1 tolak y. Jadi y sama dengan, y ni jadi positif. Negatif 2 akan jadi tambah. Jadi 1 tambah 2. Jadi y sama dengan 3. Okey. Seterusnya, contoh 20. Dia kata jadual di bawah menunjukkan unit saham yang dibeli oleh Khairil dan Mahmud. Khairil 5,000, saham A dia beli saham 5,000 dengan 4,000. Mahmud dia beli saham 2,000 dengan 6,000. Diberi harga seunit saham dan seunit saham A dan seunit saham B semasa pembelian ialah RM1.50 dan 0.82. Hitung jumlah pelaburan Khairil dan jumlah pelaburan Mahmud. Okey, 5,000 ni 5,000 unit.
kalau seunit RM1.50, jadi kalau kita nak tahu berapa harga 5,000 unit, maksudnya kita kena darab. Jadi macam mana nak jawab dia? Kita buat dalam bentuk matriks. Itu 20 Contoh 20. Kita buat dalam bentuk matriks. 5,000, bawah dia ialah 2,000, sini adalah 4,000, sini adalah 6,000. Okay, awak darabkan dengan harga seunit RM1.50 dengan 0.82. Okay, jadi kita buat macam yang cikgu ajar tadi. Kita buat kotakkan dia, satu kat atas, satu kat bawah. Kita letak sini 5,000, sini ialah 4,000, sini 2,000, sini ialah 6,000. Okey, dekat atas RM1.50 dengan 0.82. Jadi kita buat tempat persilangan dia jumpa. Yang ni garis 1, 2 melintang. Okey, yang ni 1 menegak. Jadi jawapan akan ada 1, 2 point dekat sini. Jadi kita darabkan 5,000 darab RM1.50 akan jadi 7,500 tambah 4,000 darab dengan 0.82, awak akan dapat 3,280. Okey, yang bawah 2,000 darab dengan RM1.50, awak akan dapat 3,000 tambah dengan 6,000 darab dengan 0.82, awak akan dapat 4,920. Jadi jawapannya akan jadi 7,500 tambah 3,280 dapat 10,780. Satu lagi 3,000 tambah 4,920 jadi dapat 7,920. Jadi dekat atas ni ialah Khairil punya, kat bawah ni ialah Mahmud punya. Oleh sebab itu jumlah yang Khairil, laporan Khairil sama dengan RM 10,780, manakala yang bawah tu ialah Mahmud sama dengan RM 7,920. Okey, untuk latihan pengukuhan, tolong buat latihkan diri 2.2C nombor 1 sampai 6, muka surat 54. Kita jumpa lagi minggu depan. Sekian, terima kasih.